Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita, yang mana pada hari ini kita akan membuat latihan berkenaan dengan isim peringkat yang ketiga yang telah pun kita pelajari. Yang mana pada hari ini saya nak fokus pada satu perkara, yang mana perkara ni kita sering juga jumpa dalam Al-Quran, yang mana kita sebut isim, antara salah satu sebab isim dapat pangkat marfu' ialah kerana dia merupakan naib fa'il ataupun timbalan pelaku. Timbalan pelaku ni hanya timbul kalau fa'il dia tu fa'il yang majhul. Timbalan pelaku ataupun naib fa'il ni, perkataan itu ataupun istilah itu hanya timbul kalau ada fa'il yang majhul. Apa dia fa'il yang majhul? Biasanya kalau dalam kamus Al-Furqan dia ada dia dipukul, dia dikejar, dia dilihat. Jadi dia tu yang bukan pelaku tau. Dia dilihat, bukan dia yang buat kerja melihat. Sebaliknya dia tu dilihat oleh orang lain. Jadi itu kita panggil fa'il yang majhul. Nak kenal senang aja, dalam kamus Al-Furqan ada di, kemudian selalunya di tu saya gariskan. Dan kadang-kadang ada juga yang tertinggal dulu masa kita susun kamus tu. Tapi selalunya kebanyakan tempat tak tertinggal lah. Bila ada di je kita akan gariskan kat bawah tu. Jadi dia dilihat, maknanya bukan dia yang melihat, dia tu dilihat oleh orang lain. Dia dipukul, dia tu bukan dia yang buat kerja pukul orang, dia dipukul oleh orang lain. Ia dibaca contohnya, bukan katalah surat itu ia dibaca, surat itu dibaca. Jadi surat itu kemudian ia dibaca. Jadi ia dibaca, ia tu dibaca. Bukan ia tu, bukan surat tu yang baca benda lain. Surat tu yang dibaca oleh orang lain. Tuan-tuan kena pastikan bila ada di saja dekat situ yang digariskan. Jadi yang tuan-tuan jumpa kalimat yang dibaca ataupun yang dipukul, yang dilihat tu, kalau ditulis dekat dalam rangkap tu, dia bukan pelaku tau, dia timbalan pelaku ataupun naib fa'il. Dia adalah naib fa'il. Jadi kita akan bahaskan hal-hal yang berkaitan dengan isim peringkat yang ketiga. Tapi ada satu contoh yang saya nak fokuskan berkenaan dengan perkara tersebut. Tuan-tuan, kita ambil contoh hari ini surah Luqman. Surah Luqman ayat yang ke-7. Surah Luqman ni muka surat 411. Cuba tuan-tuan buka 411. Lepas tu surah Luqman ni dia ayat yang nombor 7. Kita ambil pangkal ayat tu. Saya nak bahaskan dengan tuan-tuan. Dekat situ ada banyak juga perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang kita telah belajar. So saya nak fokus pada hal yang berkaitan dengan naib fa'il ni. Mudah-mudahan dengan belajar naib fa'il, yang lain-lain tu tuan-tuan akan mudah faham lah. Tapi kalau tuan-tuan nak dengar saya ulang daripada awal, isim peringkat yang ketiga, dia ada isim yang mabni dan dia ada isim yang mu'rab. Betul kan? Isim yang mabni semua adalah isim-isim yang ada gelaran dan fungsi yang pernah tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua. Isim tanya, isim tunjuk, isim dhamir, isim zaraf tu semua dia. Tapi isim-isim yang mu'rab ialah isim-isim yang mu'rab, yang boleh kita ubah-ubahkan baris hujung. Kalau dalam peringkat yang kedua kita panggil dia isim biasa kan. Jadi isim biasa ni dia boleh berubah kepada 3 jenis mu'rab, 3 jenis perubahan. Yang pertama, dia boleh berpangkat marfu', betul kan? Yang kedua, dia boleh berpangkat mansub. Yang ketiga, dia boleh berpangkat majrur. Jadi tanda-tanda marfu' saya telah jelaskan pada tuan-tuan. Penyebab marfu' pun saya dah jelaskan pada tuan-tuan. Dia ada 6 kan. Salah satu daripadanya ialah timbalan pelaku. Selain daripada itu, pelaku lah, mubtada, subjek, khabar, itu semua adalah penyebab kenapa isim itu dapat pangkat marfu'. Ingat tak pada depan itu Kemudian mansub pula, ingat tak tanda-tanda mansub saya dah jelaskan pada tuan-tuan. Yang paling popular memang pakai fathah lah Tapi ada juga tanda-tanda lain yang menunjukkan kalimat itu ialah sedang berpangkat mansub. Kalau di jamak muzakkar salim, kalau pakai ya, ingat tak kalau dia tu termasuk dalam kalau dia tu termasuk dalam musanna pun pakai ya juga, atau pakai ya juga kalau dia tu termasuk dalam kita panggil dalam isim 5 kalau nak tunjuk dia mansub, dia pakai alif contohnya. Jadi bukan fathah saja menjadi tanda mansub, ada juga yang lain-lain menjadi sebagai tanda mansub. Dan penyebab pula ada 11 kalau tuan-tuan masih ingat. Yang ketiga, dia boleh berpangkat majrur. Betul ke tidak?
So pangkat majrur, tanda majrur saya dah jelaskan, penyebab majrur pun saya dah jelaskan pada tuan. Ada dua saja. Yang pertama mungkin kerana dia itu merupakan selepas haraf jar, ataupun yang kedua mungkin dia itu merupakan mudhafun ilaih. Itu je penyebab dia isim akan dapat pangkat majrur. Kemudian ada kotak yang duduk sendiri, itu termasuk dalam kelompok at-tawabi', ada 4. Itu semua saya dah jelaskan. Tuan-tuan boleh ulang balik video kalau tuan-tuan lupa ya. Jadi hari ni tuan-tuan, kita nak bahas tentang perkara ni, tapi ada satu yang saya nak fokuskan ialah isim yang kita sebut dia dapat pangkat marfu' kerana dia merupakan naib fa'il ataupun timbalan pelaku. Antara 6 penyebab isim dapat pangkat marfu' tu, ni salah satu daripadanya. Dia merupakan timbalan pelaku ataupun naib fa'il. Ya tuan-tuan Jadi hari ni kita masuk jauh sikit ayat sebab saya nak tuan-tuan lebih nampak bagaimana variasinya ayat Quran itu, penggunaan nahu ataupun keperluan nahu untuk kita faham dalam konteks kita memahami ayat Quran. So hari ni kita ambil ayat daripada surah Luqman ayat yang ke-7. Surah Luqman ni ayat ke-7 berada di muka surat 411 dalam kamus Al-Furqan kita. So tuan-tuan tunggu sebentar, kita akan masuk video yang kedua. Saya akan fokus pada ayat ni insya-Allah sebentar lagi tuan-tuan insya-Allah.